Salam Ustaz, bagaimana hukum seorang suami yang membenarkan atau tidak kisah dengan isteri yang menonton TV yang mempunyai unsur-unsur keterlaluan seperti wanita tidak butuh aurat syirik yang berapa? Okey, pertama sekali berkenaan dengan melihat aurat. Melihat aurat. Sebenarnya lelaki dan wanita, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, la yahillu li rajulin an yanzura ila aurati ar-rajul wa la yahillu li imra'atin an tanzura ila aurati al-mar'ah. Sesungguhnya tidak halal bagi seorang lelaki itu melihat aurat lelaki lain, dan tidak halal bagi wanita itu melihat aurat wanita lain. Orang kita ada jadi salah faham pelik, lelaki nak tengok aurat lelaki tak apa, perempuan dia nak tengok aurat perempuan dia tak apa. Ini sudah salah. Nabi SAW memang tak beri daripada dulu. Bahkan kalau dilihat pandangan-pandangan ulama fiqh yang rajih, yang tepatnya, pakaian bagi wanita kalau bersama-sama dengan mahramnya, kalau suami cari, tapi mahramnya sama ada dia punya pak menakan dia, yang pak saudara dia, ataupun sama ada dengan bapa mertua dia, ini semua mahram, boleh teman dia bermusafir. Tapi pakaian di depan dia ni macam mana? Ada dia orang kita ambil mudah, dia pakai ketat-ketat, ada betul tak ada masalah, dia cabut tudung dia pakai ketat-ketat, tak boleh. Salah. Dia kena tutup juga semua. Tapi tutupnya itu tidaklah seperti bila dia keluar daripada rumah. Sebab itu berlaku sekarang ni, pada hari ini, perkara-perkara yang ganjil, iaitu sumbang mahram. Macam mana boleh berlaku? Sebab mereka melihat aurat anak-anak mereka melihat aurat menantu-menantu mereka melihat aurat cucu-cucu mereka. Dan apa masalah? Sebab Islam dia bagi sabil zari'ah, dia bagi satu jalan kita katakan jalan penyelesaian yang segera. Tutup ruang-ruang yang boleh membawa kepada kemungkaran, kemaksiatan. Pakai bagi lengkap, pakai bagi cukup. Ini senang-senang duduk dengan pak mentua, dia duduk kembar. Pak, tu ambil tolak kecil dah. Ulok. Berkembang pulak ambil tu. Tak boleh. Dia wajib tutup aurat-aurat dia. Rambut dia pun semua tutup seperti biasa. Cuma lebih ringan daripada di luar sana. Yang dimaksudkan itu yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Rasulullah SAW. Itu ada berpuasa. Itu satu. Kemudian masalah tengok TV. Kita tidaklah mengatakan semua yang ada dalam TV itu tidak bermanfaat. Ada benda-benda yang bermanfaat, menambahkan ilmu pengetahuan kita. Cuma di sana ada cerita-cerita yang tak bermanfaat. Lu tengok cerita Cina petang-petang. Dia baru ni ada orang beritahu saya, kata ada cerita Cina petang-petang, cerita ni apa? Masalah orang gaji. Satu bulan tu dia ambil orang gaji sampai 27 orang, pasal anak dia buah sangat. Kemudian masalah cerita bersiri, cerita Korea lah, cerita apa lah, cerita hantu miang lapik lah. Tengok. Mungkin dalam pastian tanggungjawab si suami yang melihat keadaan seperti ini adalah menasihati dan tegur. Islam bagi fahimuhunna. Nampak Islam kata mula-mula nasihat mereka, nasihat dulu. Fahimuhunna, nasihat dulu. Kemudian tak mau dengar nasihat, wahjuruhunna fil madaji. Pulau daripada katil. Nampak kau dengar cakap orang tidur seorang. Tengok ni yang hati pun orang ni tidur seorang. Contoh lah. Kalau dia boleh tidur, dia kata tak apa. Ada yang kata apa sangat, dia boleh tidur elok lah. Dia boleh tidur tanpa ada sebarang masalah, tanpa ada gangguan pun, tanpa ada fikir perasaan suami dia pun. Baru main ketiga, boleh nak tidur, siap berdekok lagi tidur sampai subuh. Relax lah. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis, antara ciri-ciri wanita yang beriman yang Nabi SAW puji wanita yang beriman ini, antara ciri-ciri mereka adalah mereka apabila mereka berselisih dengan suami mereka sama sekali tidak dapat melelapkan mata kecuali setelah suaminya menyatakan aku redha pada kamu. Maknanya kalau dia
maka dia sudah salah. Maka baru di peringkat yang ketiga, wadribun, maka kamu boleh pukul dia. Tapi pukul ada syarat. Syarat apa? Tak pukul kat muka dan tidak pukul dengan pukulan yang meninggalkan bekas dan pesan. Pasal apa? Perempuan dia lain lelaki. Kalau tidak bekas lama-lama 50 tahun, oh, ini lagi dia tanya lagi. Padahal dah selesai semua kes dah. Lepas tu kita berkelik pula ni dulu yang akan pukul. Dia tak boleh tuan-tuan masa. Begitu yang Islam ajak cara. Tegur dulu dengan cara yang baik. Tak mau dengan cakap juga. Ulang. Tak mau juga. Tak makan zaman juga. Boleh pukul kita pukulan yang tidak memberi kesan. Dan tidak boleh sama sekali pukul di wajah. Dan jangan pukulan tersebut disertai dengan penghinaan dan celaan. Celakawan keturunan hang semua tak guna. Islam ajak dia ajak tadi suasana tu biar isteri tahu kita pukul untuk tujuan mengajar.